Baik, untuk objektif kajian kami ada dua. Yang pertama, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam ketagihan merokok ataupun vape. Dan yang kedua, menilai kesan-kesan negatif yang ditimbulkan oleh tabiat ini. Tabiat ini tu maksudnya tabiat merokok dan hisap vape lah. Tabiat ini terhadap nilai etika masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan dengan topik sebab soalan dipilih. Okey, so kita kalau patah balik pada awal slide tadi, soalan yang kami pilih adalah apakah yang mendorong masyarakat terjebak dalam ketagihan merokok maupun vape dan kesan negatif yang mempengaruhi nilai etika masyarakat. Okey, jadi ada 4 poin kat sini kenapa kami pilih soalan ni untuk dijadikan sebagai bahan assignment kami. Okey, yang pertama, faktor sosial dan budaya terpengaruh dengan kawan yang merokok, dan kedua, kononnya merokok itu menandakan kematangan. Jadi maksudnya dekat sini dia macam mudah terpengaruh lah dengan kawan dia merokok, dia pun nak merokok, macam tu. Dan kononnya dia orang fikir kalau nak matang tu kenalah merokok atau hisap vape, yang macam tu. Okay, yang kedua, kurang pemahaman yang mendalam mengenai kesihatan, masih lagi merokok walaupun sudah tahu kesan negatifnya. Okay, contohnya kita dapat kat sini dekat kotak rokok kan ada tulis, ada gambar kan, gambar yang apa, paru-paru rosak disebabkan rokok kan. Diorang dah tahu dah, diorang nampak je gambar kat kotak rokok tu, tapi diorang masih lagi menghisap lah. Diorang masih hisap walaupun diorang dah tahu kesan negatif dia. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kesan terhadap masyarakat, orang awam akan terhidup asap rokok. Jadi bila si perokok ni akan berada di tempat awam, contohnya dekat stesen bas ke, dekat shopping mall ke, kalau dia merokok, jadi orang yang ada di sekeliling dia tu akan ada risiko untuk terhidu lah asap rokok tu kan, sebab asap rokok kan bau dia kan kuat kan. Jadi orang yang terhidu asap rokok ni, dia punya risiko tu lebih bahaya berbanding orang yang merokok tu sendiri. Faham tak? Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mencemarkan alam sekitar. Yang ni memang paling jelas lah sebabnya asap rokok yang terdapat pada puntung rokok tu sendiri ada gas monoksida yang terbebas ke udara. So kalau asap rokok tu dah terbebas ke udara, so dia akan jadi pencemaran udara lah. Jadi bila bertambah orang merokok tu lagi tercemar lah udara tu. Baik, itu sahaja. Analisis pertama berdasarkan jawapan daripada ChatGPT ialah kebergantungan pada merokok atau vape dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tekanan sosial, ketidakmampuan mengatasi stres, kebiasaan dan efek adiktif nikotin dalam produk tersebut. Antara faktor seseorang itu merokok atau vape adalah kerana mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Ini kerana individu yang merokok sentiasa merasa bahawa dengan merokok maupun vape, ia dapat mengurangkan tekanan dan rokok dapat membantu individu menjadi lebih tenang ketika berhadapan dengan masalah. Oleh itu, merokok akan mengulangi tingkah laku merokok berulang kali bagi mendapatkan kesan jangka panjang. Namun, kesan daripada pengambilan nikotin yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu mengalami ketagihan merokok serta vape, dan ia akan bergantung kepada bahan tersebut, iaitu rokok atau vape, apabila ia menghadapi berbagai masalah. Merokok atau vape juga disebabkan oleh tindakan undang-undang larangan merokok bagi remaja bawah 18 tahun kurang diperketatkan. Hal ini kerana penjual rokok tidak mempunyai kesedaran dan hanya ingin mengaut keuntungan dalam perniagaan semata-mata. Penjual juga seolah-olah memberi galakan kepada remaja bawah 18 tahun untuk merokok lebih giat lagi kerana penjual mengenal pasti bahawa pelanggannya adalah remaja bawah umur. Ini menunjukkan penjual rokok tidak mempunyai sikap yang bertanggungjawab dengan menjual rokok kepada remaja bawah umur tanpa menghiraukan larangan kerajaan yang telah ditetapkan. Selain itu, mempengaruhi rakan sebaya juga menjadi sebab mereka terlibat dalam tingkah laku merokok dan menghisap vape. Hal ini kerana rakan sebaya merupakan antara orang yang paling rapat dengan individu selain keluarga. Ini kerana banyak masa diluangkan bersama bagi menjalankan aktiviti seharian seperti di universiti dan membuka ruang kepada mereka untuk meniru tingkah laku rakan sebaya yang menarik perhatian mereka.
Pengaruh dan desakan juga memaksa individu akur dengan permintaan rakan kerana bimbang dipulaukan atau dipelekehkan. Hal ini kerana salah dari memilih rakan yang bermasalah dan gemar melakukan aktiviti negatif sehingga di luar batasan keagamaan dan norma masyarakat. Analisis kedua mengenai kesan negatif rokok dan vape terhadap kesihatan individu dan juga masyarakat. Seperti yang kita tahu, rokok dan vape mengandungi bahan kimia berbahaya menyebabkan pelbagai penyakit serius seperti kanser, penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Rokok dan vape mengandungi pelbagai perisa berbahaya dan menunjukkan cytotoxicity, iaitu cecair yang mampu membunuh sel paru-paru, otak dan lapisan kulit yang tinggi. Antara kesan yang lain juga ialah rokok dan vape dapat menurunkan sistem imunisasi badan manusia. Paras nikotin yang tinggi juga mengakibatkan kematian dan merosakkan paru-paru. Tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan mendapati masalah merokok rokok elektronik atau vape dilihat semakin membimbangkan. Kajian menunjukkan 27,000 kematian berlaku setahun di Malaysia akibat merokok. Tembakau juga telah membunuh lebih daripada 8 juta orang setiap tahun. Fakta ini menurut WHO iaitu World Health Organization. Selain risiko kesihatan, ketagihan merokok dan vape juga memberikan dampak negatif terhadap ekonomi individu, keluarga dan negara. Contohnya, di Malaysia, kerajaan terpaksa menanggung beban sebanyak 6 bilion ringgit setahun untuk merawat penyakit berpunca daripada tabiat merokok. Lebih menggerunkan lagi apabila kos ini dijangka meningkat sehingga 8 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Negara secara keseluruhan akan mengalami kerugian ekonomi yang besar akibat daripada kos penjagaan kesihatan yang tinggi dan kehilangan produktiviti. Contohnya, di negara berpendapatan tinggi, kos tahunan keseluruhan penjagaan yang dikaitkan dengan penggunaan tembakau telah dianggarkan antara 6% sehingga 15% daripada jumlah kos penjagaan kesihatan. Bagi individu itu sendiri, iaitu perokok, mereka juga terpaksa menanggung beban kewangan akibat daripada menghisap rokok. Sedangkan pada masa yang sama, mereka juga perlu menanggung kos sara hidup diri dan kos sara hidup keluarga. Contohnya, seorang perokok menghisap 20 batang rokok dengan harga RM10 sebungkus dalam masa sehari. Maka, dia akan membelanjakan sekurang-kurangnya RM300 sebulan untuk membeli rokok. Di sini, jelaslah bahawa merokok ini merupakan perbuatan ke arah pembaziran wang, sedangkan membazir ialah saudara syaitan. Selain itu, ketagihan merokok dan vape juga dapat memberikan kesan negatif terhadap alam sekitar. Contohnya, dalam laporan WHO, Tobacco Poisoning Our Planet menyatakan bahawa kontribusi gas rumah kaca tahunan setara dengan 8.4 juta karbon dioksida, yang mana industri tembakau berkontribusi terhadap peningkatan suhu global dan perubahan iklim. Kata Dr. Rutger Kresch, iaitu pengarah promosi kesihatan WHO, beliau berkata, produk tembakau adalah barang yang paling banyak berserakan di muka bumi, yang mana kita tak sedar ianya mengandungi lebih daripada 7,000 bahan kimia beracun yang masuk ke persekitaran kita saat ianya dibuang. Sekitar 4.5 trilion filter rokok telah mencemari lautan, sungai, bandar, taman, tanah dan pantai kita setiap tahun. Kebiasaan merokok dapat mencemari lingkungan kita dengan melepaskan gas beracun ke atmosfera kita. Putung rokok juga mencemarkan alam sekitar, yang mana bila kita buang potong rokok ni merata-rata, bahan kimia dan sisa toksik meresap ke dalam tanah dan saluran air yang akhirnya akan menyebabkan pencemaran tanah dan air. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam ketagihan merokok dan vape adalah disebabkan bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok itu sendiri,
faktor persekitaran, faktor kurang prihatin mengenai kesihatan dan sebagainya. Kesan-kesan negatif yang dapat ditimbulkan melalui gejala merokok ini dapat dinilai dalam etika masyarakat. Untuk cadangan dan saranan pula, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia perlulah mengambil tindakan seperti mengenakan denda ataupun kompaun kepada mereka yang merokok atau menghisap vape di tempat awam seperti di stesen kereta api, di restoran, di stesen bas dan seumpama dengannya. Bagi pihak sekolah pula, para guru digalakkan untuk mengadakan kempen anti-rokok di kawasan sekolah untuk memberi kesedaran kepada para pelajar tentang bahaya merokok terutamanya apabila mereka melangkah keluar dari sekolah. Jika murid didapati merokok di kawasan sekolah, guru-guru bolehlah mengenakan tindakan yang keras terhadap murid tersebut seperti membayar saman supaya murid-murid ni menjadi serik untuk menghisap rokok atau vape.